Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam agenda Wani. Malam ini kita nak membincangkan satu lagi sektor pendidikan yang cukup penting dalam sistem pendidikan perdana negara kita, iaitu sistem pendidikan teknikal dan vocational, selari dengan saranan Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu untuk memberi transformasi baru kepada sistem pendidikan teknikal, di mana politeknik-politeknik di seluruh negara bakal diberikan nafas baru, iaitu diberikan satu status bertaraf apex misalnya, selari juga dengan negara untuk berubah kepada sistem ekonomi yang berteraskan inovasi dan kreativiti, dan bagaimana graduan-graduan kita ini mampu meraih pendapatan tinggi kerana mereka ini berkemahiran tinggi dengan apa yang mereka dapat sepanjang mereka mendapatkan pengajian di sistem pendidikan teknikal kita. Bersama saya dua orang tamu yang dijemput khas untuk malam ini, iaitu sebelah kanan saya iaitu Datuk Salim Majid, mantan Presiden BSKL. Apa khabar Datuk? Baik, di hujung sana Saudara Kadir Ismail, Naib Presiden College Empire Putra. Apa khabar Cik Kadir? Dan di Thailand nanti kita akan bersama Saudara Zulkifli Harun, seorang perekat cipta dan pemilik Zul Design Autotronic yang banyak melahirkan idea-idea baru yang kreatif sepanjang beliau berkecimpung dalam dunia kreatif ini. Jadi saya terus kepada Datuk Salim Majid. Itu kita ada bincangkan pasal bagaimana kita mampu berubah dengan lebih cepat untuk menjadikan negara kita dalam model ekonomi baru yang berteraskan inovasi dan kreativiti. Tetapi hari ini kita akan bincangkan khusus Datuk tentang bagaimana sistem pendidikan teknikal kita perlu diberi lonjakan baru selari dengan sistem pendidikan arus perdana. Kerana kita lihat ni ada dualisme. Arus perdana itu mereka yang berkecimpung, mereka yang berada di arus perdana, pelajar-pelajar mampu mendapat akses pendidikan tinggi setinggi yang mampu. Peringkat ijazah, peringkat pasca ijazah dan sebagainya. Tetapi apabila mereka ketinggalan, mereka masuk dalam bidang vocational dan teknikal, alirannya cukup terhad. Hanya beberapa politeknik yang menawarkan, majoritinya mengambil aliran teknikal ini hanya setakat level diploma dan juga sijil saja. Jadi pandangan Datuk dalam keadaan sekarang? Saya merujuk kepada perkara yang kita bincang tempoh hari, yang mengatakan menurut laporan Bank Dunia November 2009, menyatakan bahawa kita hanya setakat 10% daripada lepasan sekolah menengah yang terlibat dengan yang mengambil yang dimasukkan ke dalam sekolah vocational, berbanding dengan negara-negara yang sama besar dia punya penduduk seperti Belanda dan juga Australia, yang mana 70 dan 60% daripada mereka yang melalui sekolah menengah atasan yang memasuki vocational. Jadi di sini ada lagi satu perkara tentang vocational ni. Kita seolah-olah memandang vocational ni sebagai kelas kedua. Kelas kedua. Itu persepsinya ya. Jadi persepsi ni harus diubah kerana seperti yang pernah saya nyatakan, sebenarnya kalau kita budak-budak, anak-anak muda kita diberi latihan, walaupun mereka mungkin gagal, tetapi diberi latihan di dalam bidang teknikal, misalnya penyelenggaraan, maintenance, di dalam bidang aviation, penerbangan. Mereka ni telah diambil oleh syarikat-syarikat luar untuk bekerja dengan syarikat-syarikat ni kerana mereka mempunyai ketekunan. Dan dari segi gaji, mereka ni lebih murah daripada apa yang mereka ambil daripada barat. Jadi apa yang perlu kita lonjakkan ni, kerana seperti yang saya katakan hanya 10%. Jadi kita perlu meningkatkan bahagian vocational dan technical. Kalau kita perhatikan macam the mainstream tu, macam akademik, sampai ke peringkat ijazah dan sebagainya, itu berjalan. Kita ada lebih kurang dalam dekat 600 swasta saja. Dan 20 lebih ini awam. Tetapi apa yang kita perlukan sekarang ni, kerana kita punya tenaga mahir daripada jumlah keseluruhan tenaga pekerja kita hanya 25%. 25.9%. Jadi ini rendah. Kalau Thailand pun dah lebih 38%. Satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan, kita ingin mengorak langkah kepada model ekonomi baru, yang berteraskan kepada inovasi dan juga kreativiti. Kalau kita tengok dari segi di mana kita duduk berbanding dengan negara-negara jiran kita di bawah Thailand, di bawah Vietnam dari segi usaha-usaha inovasi kita. Jadi di mana nak datangnya di mana usaha ni kalau kita tidak membuatkan lonjakan di dalam bidang-bidang ni. Ini penting. Kalau kita perhatikan misalnya syarikat Toyota,
kenapa dia sentiasa mendahului daripada syarikat-syarikat yang lain? Kerana dia membuka cadangan-cadangan kepada keseluruhan pekerja dia. Sesiapa boleh buat apa-apa juga cadangan, walaupun benda tu bunyi pelik. Jadi kita mesti ada satu mekanisme yang boleh menggalakkan perkara ini berlaku. Pengalaman Cik Kadir mengelolakan sebuah PTS swasta, pastinya PTS swasta banyak melihat daripada demand daripada pihak industri, iaitu bagaimana graduan-graduan yang boleh masuk terus ke sektor pekerjaan. Jadi seperti mana Datuk cakap tadi, kita ketinggalan berbanding banyak negara-negara jiran kita misalnya dalam mengeluarkan pekerja-pekerja berkemahiran tinggi, dan hari ini kita sudah berada dalam satu aliran ataupun fokus yang cukup baik, iaitu untuk menjadi modern yang berteraskan inovasi dan kreativiti. Jadi bagaimana pengalaman Cik Kadir melihat, adakah kita terlampau jauh ketinggalan ataupun sebenarnya kita boleh menjadikan asas yang ada sekarang satu lonjakan yang lebih laju ke depan? Cik Kadir. Terima kasih Saudara Nazri, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya beruntung sebab saya bekerja dalam 3 sektor alam pendidikan. Satu, saya bekerja dalam industri multinasional di Melaka. Kemudian saya bekerja dalam IPTA di UKM Bangi. Dan sekarang saya mempunyai satu IPTS. Jadi memang betul Datuk, pada waktu awal-awal kita memang banyak fokus kepada pendidikan berasaskan teori. Sebab investment ataupun untuk membeli peralatan teknikal ni begitu besar. Dan pada waktu dalam rancangan Malaysia ke-5, ke-6, masa itu kemampuan kita belum kuat. Tapi kita realise, saya baru-baru ni saya pergi di Sunway. Saya mendengar taklimat tentang INKR. Dan memang saya lihat kerajaan sudah mula menitik beratkan inovasi dan kreativiti. Dan seterusnya dalam transformasi kurikulum yang bakal kerajaan laksanakan pada 2011 nanti, memang kita akan lihat daripada peringkat sekolah rendah lagi, kerajaan sudah menitik beratkan inovasi dan teknologi. Kemahiran hidup, reka bentuk teknologi dari peringkat asas. Dan ini satu landasan yang baik. Pengalaman saya di IPTS pula, saya gabungkan antara IPTA dan juga industri. Sebab apa kita bagian IPTS, kita tidak mampu untuk invest equipment yang mahal. Pasal teknikal memang kita tahu investment tinggi. IPTA memang kerajaan sponsor. Peruntukan memang sentiasa kerajaan salurkan. Tapi dengan cara kita hubungan dengan industri yang mana kita lakukan sejak 2006 dan 2008 dan 2009, kita lihat nampak impak yang begitu baik sekali. Yang mana pelajar tu daripada sektor IPTS dapat terus diserapkan dalam sektor industri kerana dia menggunakan peralatan yang disediakan oleh industri itu sendiri. Okey, Cik Kadir, kita akan bincang lagi benda ni dan bagaimana kita akan melihat sistem dualisme yang ada ni, sistem arus perdana, sistem aliran vocational dan teknikal ni perlu dihapuskan. Seterusnya kita melihat bagaimana kita dapat menghasilkan kurikulum, bagaimana tenaga pengajarnya, bagaimana lonjakan yang baru yang perlu kita lihat, dan bagaimana komitmen pihak-pihak tertentu, PTA misalnya mungkin ada kolaborasi dan sebagainya. Itu akan kita bincangkan selepas ini. Kemana-mana.